Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Ya. Contoh Ustaz kan, kalau kita jadi imam, waktu rakaat yang contoh kita rakaat yang ketiga, lepas tu kita tiba-tiba rasa was-was, ada ragu-ragu sama ada 3 ataupun 4. Lepas tu kita pun yakin yang kita ni dah buat 4. Jadi bila lepas bagi salam tu, adakah kita kena sujud sahwi ataupun solat balik? Okey. Ini soalan Amin ni kita akan masuk dalam situasi. Nanti saya akan cuba jawab dekat situ ada. Dia tak ada bentangan, tapi saya akan jawab. Tapi kita baca dulu tengok syak dalam rukun fi'li. Okey, kita masuk ni dulu. Lepas tu saya akan masuk yang soalan Amin. Okey. Siapa nak baca dulu syak dalam rukun fi'li? Saya Ustaz. Okey, teruskan. Syak dalam rukun fi'li. Pertama, situasi. Solat dalam keadaan terlupa bilangan rakaat sama ada 3 atau 4 rakaat. Hendaklah dengan yakin membuat keputusan 3 rakaat. Wajib menambahkan bilangan rakaat. Disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Situasi kedua, syak sama ada sudah melakukan sujud yang kedua atau belum. Hendaklah dengan yakin membuat keputusan belum melakukan sujud kedua. Terus sujud sekali lagi untuk menyempurnakan sujud. Disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Okey, terima kasih. Okey, ni sebelum saya menjawab soalan Amin, kita akan tengok di sini dulu. Syak dalam rukun fi'li. Di sini kita akan nampak sekiranya kita ambil contohlah kita di solat individu fardin. Kita solat fardun ataupun solat bil fazzi. Kita solat individu. Iaitu kalau kita keliru, kita tahu 4 ke solat 3. Kita kena ambil minimum. Okey, tapi sekiranya kita rasa kita dah buat 4, kita rasa kita yakin, teruskan. Tapi kita rasa macam berat tu tak berat tu. 4 ke 3? Saya rasa macam belum lagi lah. Tak yakin nak sembahyang 4 rakaat, buatlah 3. Tapi tiba-tiba kita rasa macam kuat yang 4 ni. Kita tu dalam kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan ni takkan hilang disebabkan syak. Jadi kita kena tanya diri kita ni, kita kat mana? Kita syak kuat lagi ke keyakinan kuat lagi? Kalau kita rasa syak kita dah 4 rakaat, teruskan 4. Tapi kalau kita rasa syak kita 3 lebih kuat, kita kena buat yang lebih minimum. Okey, ini kalau individu. Sekiranya imam, contohnya kamu semayang adanya makmum belakang. Kamu rasa kamu dah kamu yakin, tiba-tiba kamu ni kuat lah. Kamu rasa saya dah 4 rakaat. Kamu pun nak bagi salam juga. Tetapi kita ada makmum. Makmum kata kalau makmum nak tegur, dia kata okey, subhanallah. Jadi kita kena ikut makmum. Maksudnya kita ni syak kita ni dikalahkan, keyakinan kita ni dikalahkan oleh makmum. Jadi kita kena ikut makmum. Itulah. Jadi kita kena tengok keadaan. Itu keadaan dia. Dia ikut situasi makmum dengan imam. Kalau kita sama ada kita individu ataupun dengan makmum. Sama kita individu ataupun kita jadi imam. Jadi kita kena tengok keadaan diri kita. Begitu juga yang situasi kedua ni, kita sujud ke tak sujud. Sama juga kalau kita individu, kita rasa kita dah buat, tak apalah, bangun lah terus. Tapi kita rasa kita ni lebih kuat syak dia daripada yakin, maka teruskan kita kena ulang balik. Kita kena sujud 2 kali. Tapi tiba-tiba kita rasa 2 ke, dah 2 dah ni. Tapi kita buat 3 kali. Tak ada masalah, teruskan. Sebab kita punya syak ni dah lebih kuat daripada yakin. Yang paling penting disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Itu yang kita kena faham. Ini di mana dipanggil rukun fi'li. Rukun fi'li, perbuatan. Okey. Dapat? Jelas? Ada satu lagi Ustaz. Ya. Macam contoh kan, kalau yang macam tadi saya beritahu yang kita asal kita buat 3 Ustaz kan. Lepas tu kita yakin kita buat 4. Lepas tu bila kita tahiyat akhir tu, makmum tak boleh respon. Jadi lepas bagi salam tu, imam pun tanya. Bila tanya semua selesai, lepas tu lebih kurang dalam
contoh kalau kita solat 5 orang, 3 orang bagi tahu yang kita solat 3 rakaat. Jadi adakah kita perlu sujud sahwi ataupun solat balik? Okey. Ini dalam hadis Nabi sebut pernah satu ketika bila Nabi berlaku begini, Nabi saya tak pasti salat apa, tapi Nabi tertinggal satu rakaat. Nabi dah keluar dah daripada macam dah keluar daripada masjid lah, lebih kurang gitu. Sahabat pun terkejut lah, kenapa ni, apa berlaku? Dia pun tanya Nabi, Nabi kami rasa macam tak cukup rakaat. Begitulah. Lepas tu Nabi pun bukan ulang semula, Nabi tambah satu rakaat saja. Nabi solat, niat contohlah dia solat Zuhur, dia niat satu rakaat, nak menggantikan bukan solat 4 dah, tambah satu rakaat saja. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu. Dia tambah satu rakaat saja. Jadi itu dia panggil, pernah berlaku situasi begitu. Jelas? Oh, jadinya Ustaz, kiranya yang tambah satu rakaat tu individu lah, secara sendirian lah. Ya, tetapi kalau makmum, dia semayang dengan imam, dia kena ikut sekali lah. Semua kena sekali. Dia kena Baik, begitu. Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Wallahualam. Okey, ada soalan lain sebelum kita pergi pada yang terakhir? Okey, ni situasi ada soalan? Ada ya? Okey. Ustaz. Ya. Kalau kan kita terlupa keempat kan. Lepas tu kita niat tu nak niat macam mana tak? Okey. Niat macam biasa je. Dia niat ni, okey, saya jelaskanlah. Niat ni kadang-kadang kita baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, itu lepas niat. Kan? Lafaz niat ni lafaz saja. Kita niat solat zuhur 1 rakaat lillahi ta'ala. Itulah niat. Kita terlintas dalam hati, dia panggil niat. Okey ya. Jadi kita kena bezakan, janganlah kita rumit nak buat macam mana niat 1 rakaat dalam bahasa Arab. Jadi boleh je. Kita contohlah, usalli fardhu zuhri rakaatan wahidah lillahi ta'ala. Boleh je nak niat satu dalam bahasa Arab, tapi itu panggil lafaz niat. Tapi sekiranya kita niat Allahu Akbar, kita niat nak sembahyang 1 rakaat, itulah niat. Itu dipanggil, niat ni dipanggil lintasan hati ya, lintasan hati. Wallahu a'lam. Okey, itu dipanggil, bezanya kita kena faham apa beza lafaz niat dengan niat. Okey. Lafaz bukan syarat, bukan rukun. Niat yang rukun. Misal kata ada contohlah Hafizuddin imam, Hafizuddin tak baca usalli tengah imam ni solat maghrib. Usalli fardhu maghribi kan, tak baca lafaz niat. Batal tak salat? Tak. Tak batal lah. Gitu. Lafaz niat lain, niat lain. Okey, wallahu a'lam. Okey, siapa nak baca syak dan rukun qauli? Saya Ustaz. Terus. Situasi satu. Syak dalam rukun qauli. Syak sama ada sudah membaca atau belum surah Al-Fatihah. Sekiranya masih dalam rukun tersebut, hendaklah terus membaca bacaan berkenaan. Tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Situasi kedua. Syak sama ada sudah membaca atau belum surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Sekiranya teringat ketika sujud bahawa dia belum membaca surah Al-Fatihah, maka hendaklah segera berdiri mengulangi rakaat kedua itu dengan menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Okey. Ini disama juga, terima kasih. Dia panggil rukun qauli, rukun fi'li. Kalau kita baca hadis tadi, iza syakka ahadukum fis salah, itu pernyataan umum. Tetapi ini dipanggil rukun qauli, tak jelaskan. Sebab tadi fal yatrah wal yabni, itu rukun walam yadri arba'ah atau salasah, itu panggil rukun fi'li. Tapi perkara yang sama juga. Okey, syak dan kita pun rasa macam baca Fatihah ke belum, kita kena ulang. Tapi sekiranya kita tak kita rasa kita solat, rasa kita buat, kita kena kena bacalah balik. Kita pernah baca isu, contohnya pernah berlaku di tempat saya pun dulu pernah. Di Kuala Kangsar, bila seorang imam tu, kalau khutbah Jumaat, selawat ke atas Nabi tu wajib. Sekiranya tak baca selawat, maksudnya
rukun untuk solat jemaah tu batal. Batal lah. Okey. Jadi apa perlu buat? Perkara pertama, itu dah seminggu tu. Contohnya minggu ni Jumaat, orang tak perasan. Minggu depan tu baru masjid umumkan. Siapa yang solat Jumaat minggu lepas tu batal. Jadi kena ulangkan balik solat. Begitulah. Tapi bukanlah satu dosa, benda tu tak sengaja. Orang pun terlepas pandang. Orang pun tak perasan. Dulu mana ada rakaman video. Sekarang adalah rakaman. Jadi apa nak buat? Kita ulang balik macam biasa. Allah ampunkan dosa kita sebab kita terlupa, bukan kita sengaja. Okey, itu isu yang lama dah, masa saya dekat 10 tahun dahulu, lebih kurang. Okey, sekarang ni kalau sekarang ni ada berlaku di Masjid Shah Alam dahulu ataupun Masjid Sungai Besi KL. Imam tu dia tertinggal ayat surah Al-Fatihah. Orang pun viral, imam tak layak jadi ni. Bukan isu gitulah. Kita jangan begitu kan. Manusia ni biasalah, kita kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita ingat. Kita tu biasa. Sekiranya berlaku begitu, dah ada dua keadaan. Kalau semua orang tak perasan, maksudnya kita kira sah lah. Tapi kalau ada orang perasan, mengatakan bahawa dia ni tertinggal, tapi dah bagi salam, dia kena ulang balik lah. Dia kena ulang balik sebab dia tu dah rakaat pertama. Contoh, imam tu rakaat pertama lah. Dia terlupa. Jadi dia kena ulang balik solat tersebut sebab dia tertinggal. Tapi kalau dia teringat, macam tadi saya sebut tadi, kalau dia tengah baca surah Fatihah, lepas tu dia baca surah Al-Kafirun, dia ingat tak baca surah Fatihah, boleh patah balik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu tanggungjawab imam sebab dia boleh ulang teruskan baca keadaan tersebut. Okey. Di sini perbahasan ulama, nak sujud sahwi boleh, nak sujud sahwi pun tak ada masalah. Okey. Begitu juga dalam rukun situasi yang lain lah. Sujud ke apa ke, perkara yang sama boleh, tak ada masalah. Okey, ini pun perkara yang sama. Okey. Ada okey.